silakan. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pelajar sekalian dan salam sejahtera. So hari ini last kelas fizik kita bersama dengan Cikgu Nur Faiza binti Ahmad Ropai atau lebih kita panggil Teacher Faiz. So Teacher Faiz adalah guru berpengalaman daripada MRSM Kuala Kubu Baru. Bersama-sama cikgu juga pada hari ini adalah Cikgu Wan Rohani binti Harun, guru cemerlang daripada MRSM Taiping. So hari ini topik kita adalah electromagnetism. So kita akan mula terus kepada Kak Faiz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, apa khabar semua? Yang tak kenal cikgu, ni muka cikgu ya. So sementara tunggu yang lain tu sampai, kita overview sikit chapter electromagnetism, chapter 8. Kalau ikut kita semua ada 5 chapter daripada form 4 dan 5 chapter daripada form 5. So overall semua kita ada 10 ya, 10 bab. So for the past few weeks kita dah settle dengan 7 chapter. So malam ni chapter yang terakhir, chapter 8. So ada 2 chapter yang kita tak sempat dibincangkan. So you buat langkah kaji sendirilah nanti ya. So kita recall sikit apa yang terkandung dalam tajuk electromagnetism. So kalau ikut learning standard dia ada 5, 8.1 until 8.5. So kita overview sikit, nak recall sebelum kita jawab soalan-soalan berkaitan dengan tajuk electromagnetism ya. Berdasarkan pada trial negeri tahun 2020. So the first subtopic is magnetic effect of current carrying conductor 8.1. So apa yang terdapat dalam bahagian ni yang perlu kita tahu. Yang pertama, what is an electromagnet? You all tak perlu nak jawab dekat mana-mana, just recall. Kalau dah tahu, okay lah. Kalau tak tahu, then ambil tahu. Okay. So for the first one, what is an electromagnet? So kalau dah tahu what is an electromagnet, boleh terus take lah. So nanti kalau ada masa boleh overview balik video ni. Boleh buat checklist. So mana bahagian yang belum, mana bahagian yang dah settle. So yang belum tu nanti ambil tahu dan cuba fahamkan lah. Okay. Second, draw the magnetic effect, magnetic field pattern due to current in, okay, ada 3 bahagian. Yang pertama iaitu straight wire, dan wire yang lurus, coil ataupun gegelung wire dan juga solenoid. Ada beza coil ni satu saja. Solenoid ni adalah coils banyak gelung. Okay. So magnetic field pattern. Pattern ni kalau kita nak draw biasanya ada 2 perkara yang perlu kita ambil kira. Yang pertama ialah dari segi pattern corak dia. Okay. Dan yang kedua ialah dia punya direction of magnetic field produced direction. Cikgu tulis ni harap-harap boleh nampak Okay, yang ketiga ialah experiment to study factors that affect the strength of an electromagnet. So electromagnet ada magnetic field. So the strength of the magnetic field is affected by a few factors. Okay, so kena tahu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. And then application, describe application of electromagnet. Ini yang antara yang popular yang kita jumpa. So yang pertama ialah electric bell, relay switch, then phone earpiece. Kalau ikut dalam soalan kita nanti kita ada crane, juga an application of electromagnet. So make sure you tahu setiap satu tu yang pertama sekali ialah dia punya diagram diagram. So selain daripada diagram, kita kena tahu juga dia punya label bahagian-bahagian yang tertentu dan macam mana how it works, the working principle. Okay, 3 perkara perlu diambil tahulah berkaitan dengan aplikasi atau application of electromagnet. Okay, sekejap. Cikgu saya cuba besarkan sikit. Okay. So next we have 8.2, force on a current carrying conductor in a magnetic field. Okay. So for magnet we have magnetic field. For conductor which carries current we have electric field. Kadang-kadang kita sebut juga dua-dua ni sebagai magnetic field. Tak ada masalah. So macam mana kalau kita ada current carrying conductor in a magnetic field? Yang pertama kita kena tahu what happens. Okay.
kita tahu akan ada mutual interaction between the magnetic field and electric field produced. And then yang kedua, draw patterns. Ni kalau tak ingat, ada satu field yang special namanya catapult field. Ini kita mesti tahu how to draw. Okay, sebab nanti dia akan menghasilkan force ya. So yang perkara yang ketiga, dia akan experience force. Kat sini lah kita akan gunakan Fleming's left and right hand rule. Ya. Fleming's left. Ya. Kat sini Fleming's left hand rule. Okay. And then factors affecting the force. Okay. Kena tahu what are the factors. And then describe how current carrying conductor experience a turning force yang menyebabkan berlakunya rotation. So kat sini lah kita bincang tentang motor. Okay, motor kita ada direct current motor. So kalau ikutkan in this topic kita ada direct current motor dan ada juga tambahan kita ada DC dan juga AC. So kat sini dia hanya bincang tentang DC saja, tapi kalau ikut dalam pembelajaran kita biasanya guru-guru akan cerita juga tentang AC motor. Okay, and then the last one is state factors that affects the speed of rotation. So apakah faktor-faktor yang mempengaruhinya? Ada beberapa ya, ada 2 atau 3 factors. Okay. So next we have 8.3 which is electromagnetic induction. Okay, biasanya soalan pertama sekali dia akan tanya what is electromagnetic induction. So you have to be able to describe electromagnetic induction. Okay. Second, indicate the direction of induced current. So untuk direction of induced current, in this case kita ada straight wire dan juga solenoid. Di sini kita gunakan right hand grip rule, right hand grip rule untuk determine direction of bukan direction, nak tentukan the north and south pole of an electromagnet. Okay. And the third one is factors affecting induced current produced tu. Macam mana nak tahu the magnitude? Ada beberapa faktor. And then the application of electromagnetic induction, and then compare AC dan juga DC. Ya, compare AC dan juga DC. Okay. So that is 8.3. Next we have 8.4 transformer. Okay, transformer ni sangat popular. Soalan structure pun dia, soalan AC pun dia juga. So yang pertama sekali describe the structure, strukturnya. So in this case you should be able to draw a simple transformer. Mesti boleh lukis simple transformer. Bila kita dah draw, kita mesti boleh label. Okay. And then dah label, baru kita cerita tentang macam mana the working principle ataupun operating principle atau how a simple transformer works to change the voltage. Sama ada nak increase voltage ataupun nak reduce ataupun nak decrease the voltage. Okay. Second, compare and contrast. Bezakan atau bandingkan step up transformer and step down transformer. Mesti kita tahu beza di antara step up dengan step down, apa perbezaan dia dan apa persamaan dia. Next, for an ideal transformer, kita mesti tahu equation ni. Equation ni sebenarnya merupakan ratio of number of turns dan juga voltage. Yeah. Ratio of number of turns of primary to secondary and voltage of primary to secondary. And the last one is power. For an ideal transformer, power output and power input ada hubungan yang tertentu. Kalau ideal transformer meaning the transformer is 100% efficient. So power output dengan power input mesti sama. Okay, sorry. Output. So kalau the transformer is not ideal, then you should know how to come up with an equation based on the efficiency. Efficiency macam mana nak cari dia? Kalau the efficiency is 70%, apakah hubungan antara power output dan juga power input? Mesti tahu cara macam mana nak terbitkan formula dia kat sini. Okay? Kita tak bincang, just overview saja. And then you take note. And the last one, generation and transmission. Dua perkara kat sini. Yang pertama ialah generation of
electrical energy, yang kedua is transmission. So walaupun banyak dia punya learning outcomes. So yang pertama list energy sources, macam mana kita boleh generate electricity daripada sumber source yang bagaimana, dan macam mana how ataupun ways of generating electricity. And then describe the transmission, macam nak reduce energy loss, kenapa kita hantar voltage at high voltage during transmission, and then the importance of NGN ataupun National Grid Network. Dan dalam soalan dalam bahagian sini juga ada ditanya tentang berkaitan dengan problem solving yang melibatkan quantitative problems. And then the importance of renewable energy and effect on the environment. Itu sahaja. Okay. So these are the 5 subtopic under electromagnetism. So nanti yang mana yang tak sempat nak salin dan sebagainya boleh tengok. Ada dalam buku teks sebenarnya, tapi buku teks pun mungkin dah ke mana-mana kan. So boleh tengok yang nota cikgu bagi nantilah. Okay, untuk perbincangan kita pada minit lain, the main things yang kita nak buat malam ni adalah perbincangan on the collection soalan trial negeri seperti mana set-set tajuk-tajuk yang kita ada sebelum ni. So untuk malam ini kita ada structure paper 2 section A. Kita ada 7 soalan. Okay, yang mana setiap satu kalau cikgu sebut paper 2 section A, semua orang sepatutnya tahu ada 10 soalan. Ada 8 soalan section A. So cikgu letakkan nombor soalan kat sini supaya you all boleh recall. Nombor 8 ni adalah soalan terakhir, markah dia ada 12 markah. Sangat banyak Dan MPSM pun ada. Dia letak 11 markah kat sini, tapi sepatutnya sini sama ada 10 ataupun 12. Dia letak 11, cikgu tak tahu, mungkin hilang satu markah ke apa. Kalau tengok nanti tak cukup satu. And then soalan Johor, soalan 8, soalan Melaka, A3, A4 dan sehingga ke Perlis soalan A5. Ini markah-markah yang diuntukkan untuk setiap satu soalan. Okay, so markah tu mewakili dia punya aras soalan lah. Makin besar markah dia, soalan tu makin mencabar. Okay, so let's start with the first one. Lari sikit cikgu punya ni. Kita ada soalan Pulau Pinang. So rasanya semua orang ada set soalan ni, tapi cikgu cuba maksimiskan penggunaan skrin ni saja. Mungkin ada yang tengah bercuti sambil mendengar kuliah ni, ataupun mungkin tak ada printer kat rumah. So yang mana yang dah print out boleh cuba jawab lah sambil-sambil kita bincang. So untuk soalan Pulau Pinang yang pertama, diagram shows an electromagnet. So this is a diagram. Diagram ni tak jelas sangat dekat bahagian solenoid ni. Bahagian solenoid ni pun nanti kita cuba kejar supaya nampak dengan lebih jelas lah. Okay, so biasanya kalau kita dapat soalan bila ada diagram, diagram itu fungsinya adalah untuk membantu kita memahami soalan dengan lebih jelas, dan maklumat-maklumat yang diberi dalam soalan tu perlu kita ambil kira. Bukan setakat tengok soalan terus nak jawab. Okay, untuk soalan yang pertama ni. Yang pertama sekali dia tanya, based on diagram, name the rule used to determine the direction of current flows in the solenoid. Okay. So soalan Pulau Pinang soalan pertama ni, cikgu pun tak tahu, mungkin cikgu-cikgu lain yang mendengar ni boleh komen sikit lah. Sebenarnya soalan pertama dia tanya name the rule used to determine the direction of current. Cikgu tak berapa setuju direction of current ni. Sebab kalau ikut direction of current, kita determine by tentukan positive negative of the dry cell. Terus kita tahu direction of current kan. Tak perlu nak guna mana-mana rule. Sebenarnya tak ada rule pun. Sebab rule biasanya kita gunakan untuk menentukan, kalau dalam solenoid kita nak tentukan north and south contohnya. So kat sini dia kata determine direction of current in the solenoid. So mungkin maksud dia ialah dengan menggunakan satu rule kita boleh tahu direction of current. So kalau ikut kat sini direction of current, kita tengok dry cell. Pertama sekali determine positive negative of the terminal. So kita dapati current flows dalam arah ini. So dia akan pergi situ. Dia lalu solenoid and then dia akan keluar kat sini. So kalau kita perhatikan betul-betul dekat bahagian sini dengan bahagian sini. Okay, kalau kita dapati yang ni dia naik atas. Dia ni turun belakang. Macam tu. Okay, so direction of current, dia naik atas tu, keluar sini. So maknanya dekat sini, dia ke sana lah. Itu cara cikgu tentukan direction of current. So tak ada rule pun. Kecuali soalan ni ditukar lah. Name the rule used to determine direction, the polarity of
the core of the electromagnet. Polarity of the electromagnet, then barulah dia menepati jawapan yang diberi ni. Cikgu bukan nak kata soalan yang salah, cuma cikgu rasa lebih tepat sekiranya dia minta polarity of the electromagnet. Rule used to determine the polarity of the electromagnet. Okay. Sebab kalau ikut polarity ni kita gunakan right hand grip rule, kita akan dapati X ni nanti kutub ni nanti kita akan dapati dia adalah south. South. Barulah kita jawab soalan yang kedua. Soalan kedua diminta when the switch is on, current flows through the solenoid, state the magnetic pole at X. So dekat X tu, cara kita nak tentukan magnetic pole, kita gunakan right hand grip rule. Dia tak minta kat sini, dia cuma nak polarity saja. So jawapan kita mestilah south pole. Okay. And then yang ketiga, if the battery terminal are reversed, state the magnetic pole at X. Cikgu kategorikan soalan ni sebagai soalan aras yang rendah, taklah rendah sangat tapi senang lah. Sebab bila kita terbalikkan, magnet ada dua saja, satu south, satu north. Satu south, satu north. So kalau yang ke atas jadi south, yang bawah ni automatic jadi north. Kecuali cara lilitan tu berbeza. Okay, kecuali cara lilitan tu dia tak seragam, maka jawapan tu mungkin boleh jadi sama dengan jawapan di atas lah. Okay, kalau ikutkan bateri ni, kalau kita terbalikkan bateri, direction of current terbalik, so kita akan dapati polarity pun akan terbalik. Okay, so next. Okay, diagram shows an electromagnet being used to lift scrap metal. So ini diagram dia. Okay, so apa yang kita ada? Kita ada electromagnet. So core ni bertindak sebagai teras yang akan magnetize bila current flows through wire. Bila current flows through wire, core ni akan jadi electromagnet. So bila dia becomes an electromagnet, maka metal scrap sini boleh kita lift lah. Okay. Dan kita tahu bahawa for an electromagnet dia hanya menarik objek yang kita kenali sebagai ferromagnetic material. Ferro datang daripada ferrum. Ferrum. Meaning material yang ada iron di dalamnya. Campuran ataupun iron to lin. So selain daripada ferromagnetic material, electromagnet tidak akan menarik. Okay. So based on that, dia bagi electromagnet four types of crane ni. Kalau ikut gaya ni, dia nak angkat. So dia gunakan electromagnet dengan type of core yang tertentu. So kita ada kat sini soft iron core, steel, aluminium. So 3 jenis material yang beza. Sebawah ni ada soft iron core. Okay, yang kedua cirinya ialah magnetic pole. Polarity of the core bahagian dalam tu. Yang pertama sama, north dengan north bahagian dalam, and then north dengan south. Ini same, ini opposite. Kita nak yang macam mana? Okay, number of turns ada yang kurang, ada yang more, banyak. Okay, so based on ciri-ciri yang kita ada ni, yang pertama dia minta kita tentukan, give reason for karakteristik yang kita pilih. So yang pertama type of core. Of course ini kalau tajuk electromagnet, type of core tak ada lain. Memang kita akan gunakan soft iron core. Reason kenapa kita gunakan soft iron core iaitu kerana dia easily magnetize and demagnetize. Kita nak nanti bila kita nak tarik besi tu, ataupun metal scrap tu, bila kita nak tarik, material yang kita nak tarik tu made of campuran ataupun pure iron, kita nak dia senang ditarik dan senang dijatuhkan. Sebab kita nak pindahkan metal scrap tu. So mesti dia senang magnetize, dimagnetkan dan senang dinyah magnetkan. Okay, so soft iron core is used. So kalau ikut dia punya diagram ni, kita nak soft iron core kan? So kita take lah siap-siap soft iron core kita nak. So kita boleh buat pilihan dengan mudah nanti. Soft iron core. Yang kedua, magnetic pole. Ya, kita nak polarity yang macam mana?
kita nak yang opposite, kutub yang berlainan. Okay, kenapa? Sebab kita nak produce stronger magnetic field ataupun stronger magnetic force produce. Sebab kalau stronger magnetic field, maka force yang digunakan untuk menarik metal scrap tu pun akan lebih besar lah. So lagi buat sini, yang mana yang kita nak? Yang ni, opposite. Okay, satu lagi, bawah ni opposite. Dan number of turns kita, of course, kita nak number of turns yang banyak. More number of turns ataupun greater number of turns of the coil. Okay, reason yang sama iaitu to increase the strength of the magnetic field produced ataupun stronger magnetic force produced. So berbalik pada diagram kita, kita nak yang more. So ini pilihan kita. So based on that, kita akan dapati pilihan kita tak ada yang lain kecuali Z. Because Z, the core is made of soft iron. Then the magnet is opposite. The polarity of the magnet is opposite. And the number of turns is more. Okay, so the best choice based on the characteristic, the three characteristics is Z. Okay. So soalan yang terakhir, dia minta kita determine the most suitable. So the most suitable is Z. Soalan ni biasanya tak minta reason. Tapi kalau dia minta reason, kita kena listkan balik lah ciri-ciri Z. Okay. So next kita ada diagram shows the electromagnet leaf. Okay, bila soalan calculation, biasanya kita ada formula dan kita ada maklumat yang dia bagi. So dia bagi yang pertama is mass. Okay, dia diangkat ke satu ketinggian, height. Dan kita ambil masa, time, 4.5 second. So calculate the output power. So bila baca soalan, cikgu highlightkan dengan warna merah. Tujuannya, sepanjang perbincangan kita ni, tujuannya bila kita baca soalan, pertama sekali kita kena highlightkan apa yang dia bagi, apa yang dia nak. So dalam soalan ni dia nak calculate power output. So power output, macam mana kita kira power output? Power output sama dengan energy over time. In this case, apakah energi yang terlibat bila kita angkat satu objek dari satu kedudukan ke satu kedudukan dalam arah vertikal? Okay, yang terlibat di sini ialah gravitational potential energy. So energy kat sini merujuk kepada mgh over time. Okay, lepas tu kita gantikanlah nilai and then kita akan dapat jawapan. Markah 2 ni diberi apabila kita gantikan dan kita dapat jawapan berserta dengan mesti wajib pada unit. Okay. So bila kita gantikan, M kita apa? M kita apa? M kita 1800 ya. Sekejap. Cikgu sekejap kena padam dulu. Okay. So mass kita adalah 1800. Cikgu biasanya letak unit tu. Senang kita nak potong. G kita adalah gravitational field strength, nilainya 10 Newton per kilogram. Okay, dan H kita adalah 8 meter. Tak letak unit pun sebenarnya tak ada masalah, tapi seelok-eloknya letaklah. Kita nak A plus ni kita kena buat cara kerja yang jelas. Okay. So kita gantikan nilai, substitute, dapat jawapan. Dan kalau kita kira ni kita akan dapat 32,000. Kita sedang kira apa? Power kan? Unitnya watt. Atau boleh juga ditulis sebagai 32 kilowatt. So jawapan ni satu markah. Wajib ada unit ya. Okay. Kalau yang tak perasan, macam mana kita dapat joule? Macam kita dapat watt. So kat sini kita ada kilogram. Kita boleh potong. So tinggallah kat atas ni Newton meter dan juga second. So Newton meter over second. Newton meter tu sebenarnya adalah joule per second. So joule per second is actually sama dengan watt. Okay. Next. Selesai soalan yang pertama. Kita laju sikit ya. Next, soalan nombor 2, MPSM. Dia bagi diagram solenoid attached to a cardboard. So kita ada soalan yang pertama, when the switch is closed, draw the direction of the current in the solenoid. Baca soalan sampai habis ya. In the solenoid, draw the direction of current. Direction of current. So first, tengok diagram dulu. Bateri ni kita ada positif di sini, negatif di situ. So kita tahu current flows kat sini, dia masuk dan akhirnya dia datang ke sini.
Okay. Yang bahagian sini ni sebenarnya tak apa jelas sangat kan. Dia punya call dia macam mana dia susun. Tapi yang ni jelas. Dia ni macam tu. Okay. So yang ni dia macam tu. Okay. So ni sebenarnya dia ke situ. So current flows bahagian sini. Current flows. Dia nak dalam solenoid. So kita letak kat sini. Okay. Letak satu pun okey. Tapi letak setiap satu terbaik lah. Okay. Dan label lah I. Okay. Sebagai current. Gitu. Okay. Satu markah. Wajib in the solenoid. Kalau buat kat luar ni saja tak dapat markah. Kena ada kat dalam. Okay, next. Soalan yang kedua. Determine the magnetic pole at the end of the solenoid. Kita kena letak letter N untuk north dan S untuk south. In the box provided. Dia bagi box, kita kena letak dalam box. Okay. So kalau kat sini 2 markah. So markah pertama, kita letak letter yang betul lah. So kat sini kalau kita tahu cara, kita akan dapat 2 markah. Kalau tak tahu cara, memang boleh jadi kosong sebab mungkin terbalik. So kat sini cara nak determine the magnetic pole, kita gunakan right hand grip rule. Okay, kalau kita gunakan right hand rule, kita akan dapati ibu jari kita menghala ke sini. Okay, so itu adalah north. Jadi bahagian sini nanti akan ada south. Okay, so di sini 1 markah, sini 1 markah. Tadi direction of current 1 markah. Seterusnya, dia minta kita determine the direction of compass needle. Okay, direction of compass needle. Ni, kalau yang tak perasan sebenarnya, elektromagnet yang kita produce ni, dia menghasilkan, dia dalam ni, kalau kita lilitkan tadi, dia pergi ke depan kan. Macam tu. Dia belakang, so current arah ke sana. So ibu jari kita ke sini, meaning sini north, sini south. So dia macam lah, kita ada permanent magnet, kalau sini north, sini south, macam mana dia punya garis-garis medan magnet dia. Sini, dia keluar, bahagian sini, masuk. Sini keluar, bahagian sini, masuk. So direction of current, direction of needle tu ke sana. Okay, ini adalah the garis medan magnet atau magnetic flux. Okay, dia keluar dari utara, masuk ke selatan. Okay, letaklah kat mana-mana kalau kita tahu dia punya pattern ni. Kalau dia letak the compass dekat mana-mana bahagian, kalau letak kat sini compass, kita tahu arah dia ke sana. Arah dia ke sana. Okay, sebab sini dia masuk. Letak kat sini, dia ke sana. Kalau letak kat sini, ke sana. Kalau letak sini, dia ke sana. Sini, ke sana. Okay, so penting untuk kita tahu direction of magnetic field produced. Okay, next. Soalan B. Kita diberi 3 elektrik motor design P, Q and R dengan ciri-ciri yang berbeza. Okay, cikgu kecilkan sikit, kita boleh nampak perbezaan dia. Ada 3. Yang pertama dari segi bentuk dia. Yang ni bentuknya semi bulatan ataupun biasa kita gunakan semi circular. Semi circular. Okay, yang ni bentuk segi 4, rectangle. Yang ni bawah ni pun bentuk rectangle. Okay. So maksud semi bulatan ni kalau kita pandang daripada tepi, bentuk dia macam tu. Ini semi bulatan. Kalau rectangle maksudnya dari tepi kita pandang macam tu. Okay, kalau sini north, sini south. Sini north, sini south. Itu maksud semi circular, bentuk dia macam ni. Okay, and then bilangan lilitan, number of turns of the coils. Ini 100, ini 20. So ada beza, ada yang more, ada yang less. Okay, and number of battery. Kat sini 1 sebiji, sini 3 biji. Itu perbezaan dia. Okay, kita akan dapati sebab ini motor, nanti dia akan rotate. Okay, rotationnya, speed of rotation ataupun frequency of rotation bergantung kepada
turning effect ataupun turning force produced. Okay, kenapa motor ni rotates? Kenapa motor rotate? Kerana ada apa? Ada turning force. Okay, turning force due to interaction between magnetic field of the permanent magnet and the electric field of ataupun magnetic field of the current carrying conductor. Okay. So yang pertama dia tanya number of coils. Kita nak number of coils yang macam mana? Yang banyak ke yang sikit? Of course kita nak yang banyak. Tadi kita dah buat soalan lebih kurang jadi kan. So kenapa high force ataupun stronger magnetic field produced? Okay, number of dry cell pun kita nak greater number. Reason bigger current flows. Okay, yang dua ni cikgu rasa kita dah buat tadi. So yang ketiga semicircular magnet. Bentuk dia shape So cikgu nak explain sikit kenapa bentuk dia ni sangat sesuai semicircular shape kerana kita nak produce radial magnetic field. Pelajar kalau sebut radial magnetic field ni biasanya dia tak berperasan apa beza magnetic field biasa dengan radial magnetic field. So cikgu tunjukkan kat sini. Kalau magnetic field biasa yang kita gunakan, sekejap kita cuba ambil. Okay, magnetic field produce untuk yang ni kita letak, biasanya kita gunakan 5 garis straight line. Okay, pattern dia macam tu, direction from north to south. Ini dia punya lines atau flux. So flux dia, magnetic field lines dia, macam tu rupa dia. So, dia punya strength ataupun concentration of the lines sama je kalau bentuk rectangle, Kalau bentuk semi circular, okay, 5 lines tu bentuk dia macam ni. Ini satu, from north to south. Okay, and then kat sini satu. Ini satu. Okay, bentuk dia melengkung kat tengah-tengah. Okay, kalau kita letak line, ada arrow kat situ. Okay, bahagian tengah-tengah ni, dia lebih rapat ni. Bila lebih rapat, meaning dia punya magnetic force experienced by the coil nanti stronger lah. Sebab dia punya lines tu is more concentrated, lebih padat. Okay, inilah radial magnetic field yang kita masukkan. Okay, dibandingkan dengan kalau kita gunakan rectangular permanent magnet. Okay, so harap pelajar fahamlah apa yang dimasukkan dengan radial magnetic field produced. Okay, so next, determine the most suitable motor to produce high speed rotation. So kalau tengok balik diagram ni, kita nak semi bulatan, kita nak many, and then yang jelas lah, P is the best. Okay, sebab yang lain tu tidak menepati ketiga-tiga ciri. Yang ni memang dia punya number of turns banyak, bateri dia pun banyak, tapi bentuknya segi 4. So kita tak nak yang ni. Okay, so P is the best. P is the best. Okay, next. Soalan Johor. Soalan Johor ni lebih kurang soalan nombor 1, tapi ada beberapa perkara yang cikgu nak tekankan. So direction of current, kita dah buat tadi kan. So in the solenoid, yang pertama kita tentukan dia punya positif, negatif dia. Tahu current flows kat sini. So kita labelkan lah. Okay. So nak label tu, biasanya 1-2 arrow pun okey, tapi buatlah semua sekali. Tapi jangan buat dekat luar, kena buat dekat bahagian dalam. Kalau kita buat dekat bahagian luar, nanti tak ada markah ni. Okay, sekejap Okay. Seterusnya, name the magnetic pole at the end of copy. Dah tahu guna right hand grip rule, kita dah tahu direction of current ke sini. So P ni nanti dia jadi apa? Dia jadilah north. Okay, dia jadi north dan kita tadi gunakan right hand grip rule. Tolong check yourself kalau tak tahu nak gunakan right hand grip rule ni. Right hand grip rule, Fleming's left, Fleming's right. 3 rule yang penting tajuk ni. Kalau tak tahu tolong check dengan your teacher sebelum SPM. Yang mana yang nak ambil trial tu, sebelum trial check dengan your teacher macam mana nak gunakan. Sebab soalan ni popular, banyak sangat keluar. Okay, and then draw magnetic field
form around the solenoid when the switch is on. So ada dua markah kat sini. Bila nak draw magnetic field, ada dua markah. Markah pertama adalah untuk pattern dan markah kedua adalah untuk direction. Okay, so bentuk magnet dia tegak macam ni kan? Macam tu. Cikgu letak kat atas lah. Okay. Kalau kita ada bentuk macam ni, kalau ini north, south. Sekarang sini kat P ni north. Sini south. Kita dah determine tadi. So kalau macam ni, tadi cikgu buat 5 kan? 5 line kan? 1. Okay. Satu lagi. 2. 3. Tak boleh silang 4 dan 5. Dia mesti licin dan tak bersilang. You draw betul-betul. Okay, markah pertama adalah untuk pattern. Yang kedua adalah untuk direction, arrow ni. So dia keluar daripada utara, dia masuk ke selatan. Okay, itu satu. Yang sini. Macam tu. So kat sini kalau nak draw, buatlah. So, tapi sebab diagram dia kecil, cikgu susah sikit lukis sini. Draw straight line. Buat 5 line. 1 keluar di utara, masuk selatan. Lepas tu keluar sini. Situ. Sini. Dan satu lagi. So direction ke bawah tu. Okay. So cikgu draw yang pembenda magnet ni nak tunjukkan kaitan dia. Sangat berkait rapat. Biasanya kita draw patterns tu 5 lines Kalau 3 sikit sangat, kalau 7 banyak sangat. 5 tu sedang-sedang cantik lah. Okay. Next. Kita draw pattern. Okay, next. Kita nak angkat objek. Sama macam soalan tadi, cuma ada beza sikit kat sini bentuk dia. Kalau tadi kita bincang tentang bentuk magnet tu kan. Kat sini shape of core. So kita ada materials for the core. Tadi kita dah bincang, kita nak material soft iron. Number of core kita nak banyak. Dan bentuk kita nak U shape. Okay, U shape. So the best is Y. Tapi soalan ni dia nak apa? Yang pertama, material used for the core. Okay, sama je macam tadi. Okay, kita nak soft iron. Reason, easily magnetized and demagnetized. Number of coils kita nak many. And increase the strength of magnetic field produced. Cik laju sikit And shape, in this case kita nak U shape. Kenapa nak U shape? Stronger. Bukan stronger. Magnetic flux is concentrated. Okay, U shape. Choose the most suitable. Y. Okay. Dia tak minta reason kat sini. Y. Okay. Jelas soalannya sama je. Soalan yang lebih kurang sama. Pusing-pusing kat situ juga. Kalau you tak dapat juga, tak tahulah. Okay, next. Soalan nombor 4. Kita ada 7 soalan ni. Laju sikit Simple transformer. Okay. Type of transformer. Type, kita ada 2 jenis type. Satu step up, satu step down. Okay, untuk step up, number of turns of the primary dengan secondary, NS, C and P. So kalau untuk step up, number of turns of the primary dengan number of turns of secondary lagi banyak. Kalau in this case, step down, number of turns of the primary is bigger than number of turns of secondary. So dalam soalan ni, ianya jenis apa? Step down transformer. Okay. Explain why the bulb in secondary coil is light up. Sebenarnya bila dia tanya soalan macam ni, dia nak tanya macam mana transformer tu berfungsi untuk menyalakan mentol. Dengan kata lain, kita cerita macam mana the transformer works. Itu sebenarnya. Okay, so point-point yang penting yang pertama sekali, the core becomes an electromagnet. Bila current flows, when current flows through primary coil, tengok diagram sini. Point pertama cerita dia, when current flows through primary coil, core becomes an electromagnet. Okay, so bila dia becomes an electromagnet, current flows tu kita mesti gunakan alternate current. Cikgu highlightkan alternate current kat sini. Okay,
Alternate current mesti alternate current. Supaya permanent electromagnet produce tu dia punya polarity tu sentiasa berubah-ubah. Okay, so that's why the importance of using bekalan arus ulang-alik. Sebab kita nak produce changing in the magnetic flux in the core. Okay, so point yang pertama cerita tentang the changing of magnetic flux in the core. Okay, second point, changing of magnetic flux cuts by secondary coil. So kat diagram ni, point yang kedua dia dekat secondary coil. Dan point yang ketiga, apa yang berlaku dalam wire tu akan ada EMF ataupun electromotive force produce. Bila electromotive force produce, barulah kita ada induced current flows through the bulb. Okay, markah ada dua saja. Tapi ini point dia. Okay, boleh letak semua, tak ada masalah. Yang penting faham cerita dia. Tak kisahlah kat hujung tu ada bulb ke, ada motor ke atau any electrical device. Cerita dia begini. Dia start daripada primary. Okay, primary. Dan secondary. Dalam secondary tu akan ada EMF induce. Maka ada current. Point yang keempat, ada current induce. Dan menyebabkan mental lights up. Okay. And then when the transformer is on, the bulb is lights up with normal brightness. Cikgu highlightkan perkataan normal brightness ni sebab nak explain sikit. Sebelum tu, what is the output voltage? Kalau dia kata normal brightness, meaning mentol ini menyala pada kecerahan. Nampak tak maklumat dia bagi dalam? Dia bagi power rating. Okay, dia bagi power rating. 5 volt itu adalah dia punya voltage dan powernya adalah 8 watt. Ini adalah apa yang kita kenali sebagai power rating of the bulb. Maksudnya bulb ni akan menyala pada kecerahan normal kalau kita bekalkan dengan 5 volt. 5 volt ni dia punya secondary voltage lah. Okay. So kalau dia tidak menyala pada kecerahan normal, ada 3 keadaan ni. Okay. Ada 3 keadaan. Kalau dia menyala at normal brightness, kita bekalkan dengan voltage 5 volt. Okay. So what is the current flows in the through the bulb? Kita ada maklumat tadi, powernya adalah 8 watt, voltage-nya adalah 5 volt. So current flows P equals to VI. So I equals to P over V. So kita dapati powernya adalah 8 watt, V-nya adalah 5 volt. So kita akan dapat lebih kurang 1.33 ampere. So kalau current flows tu 1.33 ampere, dia akan menyala at normal brightness. Okay. So kalau kita bekalkan, katakan kita bekalkan dengan voltage, katakan 8 volt. Bila kita kira, kita akan dapati current flows tu bigger than 1.33 ampere. Kalau kita bekalkan dengan 8 volt, meaning the bulbs will be brighter, lebih jelas, lebih terang. Kalau kita bekalkan dengan 3 volt, katakan. 3 volt. So kita akan dapati I nanti smaller than 1.33 ampere. So kita akan dapati nyalaannya malap, dim. Okay, so maksud normal brightness ni ialah the device, in this case the menthol, is supplied by voltage based on power rating dia. So kalau power rating dia 5 volt, kita bekalkan 5 volt, dia akan menyala pada kecerahan normal. Okay, so ambil perhatian yang itu. Next, if the number of turns of the primary coil is 960, calculate the number of turns of the secondary coil. So dia bagi 960 ni adalah dia punya number of turns of the primary. Dia suruh kita cari number of turns of secondary. So NS. Berapa nilai NS? Okay. Kita dah ada maklumat tadi. Voltage. Voltage primary. Bekalan kita 240 volt. Dan voltage untuk secondary dekat bulb tu ialah 5 volt. Okay. So berdasarkan kepada ratio, kita dah tahu ratio dia. Ratio of primary to secondary. Itu ratio dia. NP over NS sama dengan VP over VS. So kalau kita tukar, kita nakkan NP NS.
Kita akan dapati number of turns sebagai 20 turns. Soalan ni saya 1 markah je, tak silap. 1 markah je. Tapi kalau cikgu bagi 2 markah lah kat sini. Sini ada 1 point, sini 1 point. Tapi soalan ni mungkin dia anggap mudah kot. Jadi bagi 1 markah saja. Untuk jawapan number 20. Number 20 turns. Turns ni tak letak pun tak ada masalah je rasa. So NS tu dah mewakili number of turns. So letak 20 saja pun memadai. Okay, gunakan ratio. Kalau tak ingat formula boleh guna ratio. Iaitu 240 ratio dia kepada 5. Ini adalah 48 kepada 1. So untuk NS dengan VS, untuk NP dengan NS, ratio dia pun kena macam tu jugalah. So kalau NP kita adalah 960, so kita akan dapati sini 20 lah ratio dia. Maksudnya 960 bagi dengan 48. Kita akan dapat 20. Okay. So kalau tak guna formula pun dapat jawapan juga. Mungkin 1 markah tu dia bagi kerana ramai pelajar mungkin guna ratio. Okay, so far laju sangat ke? Boleh? Next. The input alternating current. Input kita tadi kita guna apa? AC. Replace dengan input direct current. Digunakan direct current. Okay, instead of using AC, dia gunakan direct current. Contohnya dia gunakan dry cell. Sepatutnya guna 240 volt AC. Sekarang digantikan direct current. So did the bulb lights up? Mentor menyala tak? Ada 2 pilihan jawapan kat sini. Dia menyala sekejap je. Dengan kata lain macam tak menyala langsung. Reason dia kenapa? Sebab tak ada. There is no change. No change in the magnetic flux. Dia tak minta reason kat sini, cuma cikgu bagilah reason ni kok-kok lah kan. Nanti keluar soalan tanya reason. Kenapa dia tak menyala? Sebab no change in the magnetic flux, so tak adalah EMF induced. So no current induced. Okay, no EMF induced. So no current induced. So the bulb does not light up. Kalau menyala pun sekejap je, mula-mula je. Masa kita switch on tu dia nyala sekejap, lepas tu padam. Okay. Next, soalan dari Melaka. Nombor 5. Diagram show a bar magnet is hung on a spring using a retort stand. Okay, ni diagram ni. The bar magnet is displaced downwards and released so it can oscillate through a solenoid which is connected to a zero-centered galvanometer. Centered zero-centered. Zero-centered galvanometer. The oscillation of bar magnet will produce induced current in the solenoid. Okay. Baca soalan, ini diagram dia. Okay, perhatikan kita ada apa? Kita ada bar magnet, kita ada spring, kita ada coil dan kita ada zero-centered galvanometer. Kalau tak ada current flow, dia dekat situ. Sekarang dia ada bacaan. Bila bar magnet masuk. Dan bahagian yang masuk tu bermula dengan north bar magnet. So bila dia masuk dalam tu kita tahu the solenoid akan cut the flux. Okay. So maka akan ada induced current. So based on that kita jawab soalan-soalan dia. Yang pertama, the meaning of induced current. So berdasarkan diagram ni, what is the meaning of induced current? Ada beberapa takrifan ni. Tapi cikgu rasa setujulah dengan 2 takrifan ni. Pertama dia kata current produced due to cutting atau changing of magnetic flux. Ataupun magnetic flux tu sebenarnya mewakili magnetic field lines. Okay, kalau ada magnetic flux yang dipotong oleh wire, dalam wire tu akan ada induced current. Okay. Ataupun satu lagi boleh juga kita cerita tentang relative motion. Current produced when there is a relative motion between the conductor and the magnetic field ataupun magnetic field lines. Sama ada conductor tu potong magnetic flux ataupun magnetic flux yang bergerak menuju ke wire, so wire tu akan potong automatic lah. Sama ada, kalau tak jelas, maksud relative motion tu sama ada kita ada permanent magnet, dia yang bergerak ke arah coils, so coils ni potong dia punya magnetic flux, ataupun coil ini yang bergerak menuju ke arah permanent magnet. Okay,
Relative motion maksudnya salah satu bergerak, salah satu tidak bergerak. Dua-dua ni akan menyebabkan ada current yang produce ataupun induce dalam coil, iaitu induced current. Okay. And soalan yang kedua, lebih kurang je dengan takrifan. Dia tanya how is the current induced, current produced. Okay. So current bila solenoid cuts magnetic flux of a permanent magnet. Okay, kalau ikut diagram kita ni, macam mana boleh current induce? Bila spring ni, bila magnet ni bergerak masuk. Bila magnet bergerak masuk, bahagian non masuk, berlakunya cutting of magnetic flux, maka akan ada EMF induce, so akan ada current induce. Okay, dia tanya how, so kita explain lah. Satu markah. Okay, next, take the correct magnetic pole of the solenoid at A. Tengok betul-betul. Bila bar magnet moves downward, bila dia bergerak ke bawah. Yeah. Kat sini kita kena tahu satu law. Satu law yang digunakan. Okay, kalau yang masuk itu adalah north. Okay, bahagian solenoid itu nanti dia akan jadi, kalau ni bergerak masuk, dia akan jadi north. Kalau yang masuk itu bahagian south, sini dia akan jadi south. Kalau dia masuk, ini kalau dia bergerak downwards. Tapi sebab kita ada spring kan, spring ni dia boleh bergerak ke bawah dan juga boleh bergerak ke atas. So kalau dia bergerak, spring tu menarik magnet tu untuk bergerak ke atas, upwards, meaning kalau sini north naik ke atas. So bahagian sini dia akan jadi south. Kalau magnet bergerak ke atas, di sini south, so coil ke bawah tu dia akan jadi north. Ada dua perkara kat sini. Bila dia nak masuk, dia tak bagi. So dia akan oppose. Nak menentang tu, so dia mesti like pole. Kat sini, permana-mana naik atas, dia nak oppose, dia tak nak bagi keluar. So dia nak tarik, dia nak attract. So the pole mesti like poles. Satu kat sini jadi south. So cerita ni sini adalah ringkasan daripada satu law. Kat sini ditanya. Okay, so sebelum tu, apakah pole dia? North pole. Then mark direction of current induced in the solenoid. Macam tadi lah. Kita dah tahu dah ni. Kalau kita tahu sini dia north, gunakan Fleming's right hand. So kita akan dapati direction of current macam tu. Okay. So soalan dia tanya yang bawah ni, name the physics law used to determine the direction of current induced. Direction of current induced. Okay. Kita gunakan Lenz's law. Okay. Dalam tajuk elektromagnet kita ada rule. Kita juga ada law. Rule kita ada 3. Iaitu right hand grip rule, Fleming's left hand rule, Fleming's right hand rule. So rule kita ada 3. Dan untuk law kita ada 2. Yang kita jumpa mula-mula tadi, itu yang mula-mula sekali sebenarnya kita jumpa Faraday's law, and now we have Lenz's law. Okay, so apa gunanya Faraday's law dan apa gunanya Lenz's law? Lenz's law is used to determine the direction of induced current. Ni kita nak determine direction of induced current kan, that's why kita gunakan Lenz's law. Tapi Faraday law kita gunakan untuk menentukan the magnitude ataupun value of induced current. Okay? Nanti kalau ada masa rujuklah cari apa hubungan antara magnitude of induced current dengan
cutting of magnetic flux, rate of cutting. So diceritakan dalam Faraday's law. So harap jelas ya. Next, kita ada AC generator. So, kita ada dua. Yang pertama kita ada motor. Ada dua jenis motor, DC motor dengan AC motor, dan yang kedua kita ada generator. Kita ada DC generator dan kita ada AC generator. So now kita bincang tentang AC generator. Okay, so the coil of the generator is rotated in the clockwise direction. Clockwise direction maksudnya dia pusing arah tu lah. Okay, cuba perhatikan. Ini dia bagi kat sini. Ini clockwise direction. Okay, so kita ada coil, rotating shaft. Kita ada permanent magnet ni, magnet. Okay, so based on diagram, dia minta kita sketch the voltage across resistor R. Okay, dalam keadaan vertical, bila anchor ataupun coil dalam keadaan vertical, sebenarnya tiada pemotongan ataupun no cutting of magnetic flux. So kita akan dapati no output voltage. Dalam keadaan horizontal, dia akan memotong dengan magnitude yang paling maksimum, and then tak ada lagi minimum, macam tu. So kalau kita draw ataupun sketch, kita akan dapati nanti bentuk dia macam tu. Okay, so dua markah ni diberi untuk bahagian ini. Bila vertical, no output voltage. Dan bila horizontal, kita ada maksimum dan juga minimum. So markah diberi untuk 3 point. Okay. Next. Cikgu rasa cikgu nak stop dengan soalan nombor 5 ni. Nombor 6 ni kita tak bincangkan. Kita nak masuk soalan AC boleh ke? So, masa kita tinggal dalam beberapa minit lagi. AC satu boleh? Kak Faiz? Satu je boleh. Satu je boleh Alright. Sekejap ni sejam. Okay. So AC kita ada 4 soalan. Kita akan bincang satu saja. Okay. AC paper 2 So diagram shows electric bell. So perhatikan diagram betul-betul. Electric bell. Ada number of turns yang berbeza. Dan kita ada sound produce, quality of sound produce yang berbeza. So based on that, pertama dia tanya what is the meaning of electromagnet. So ini takrifan saja. So electromagnet is temporary magnet in which the magnetic field is produced by an electric field. Okay, soalan yang kedua dia minta kita compare. Bila soalan comparison, markah dia 5. Baca betul-betul apa yang dia minta kita compare. Yang pertama ialah number of winding coils, yang kedua ialah number of battery, dan ketiga resulting sound strength. So yang pertama number of winding coil in diagram 1 is more than diagram 2. Boleh guna you all guna simbol greater than less than, tak ada masalah. So number of battery pun berdasarkan kepada diagram, resulting force juga berdasarkan kepada diagram, kita akan dapat tu. Okay. So then dia minta kita buat deduction based on relationship. Okay, so yang pertama, relate the current in the circuit to the sound generated and then make a deduction about relationship between electric current and electromagnetic force. So, cikgu highlightkan terus. Okay, as the current increases, the loudness of the sound generated increases. And as the current increases, the electromagnetic force increases. Okay, soalan bonus ni, jawapan ada dalam diagram ni. Okay, next. Kenapa iron core digunakan? Kita dah tahu dah, bincang sebelum ni. Tak perlu bincang lagi rasanya. Okay, explain how the electromagnetic lifting machine works. Bagaimana dia berfungsi. Ada 3 markah dia bagi. So mula-mula current flows. When the switch is on, current flows. Then what happens to the core? The core magnetized to becomes an electromagnet. Okay. And the electromagnet akan attract iron ataupun steel, scrap iron ataupun steel.
Itu kalau current flow. So when there is no current flows, apa yang berlaku? When there is no current flows, the core demagnetized, loses its magnetism, and iron ataupun steel flow falls ataupun drop. So maksimum markah 3 saja. So sini ada 4 atau 5 point yang kalian ikutkan. So boleh pilih lah. Tapi eloknya buat semua. Okay, next. Kita ada phone earpiece. Dia minta kita buat modification untuk menjadikannya lebih baik. By using certain ataupun appropriate physics concept, kita kena ubah to produce a louder sound. Okay, yang pertama, dari segi number of turns. Kita dah tahu number of turns kita mesti nak banyak. Many. Kenapa nak many? Nak produce stronger magnetic field. Okay, type of wire. Wire kita mesti nak a good conductor. Good conductor, so more current flow, stronger magnetic field produce. Thickness of wire pun kita nak thicker. Nak reduce resistance. Bila reduce resistance, more current flows, stronger magnetic field produce. Shape cylindrical. Cylindrical. Bentuk silinder. Bentuk silinder dia akan menyebabkan stronger magnetic field produce. Kalau ikut tajuk ni dia macam lebih kurang je dia punya reason. Diaphragm. Kita gunakan diaphragm sama ada kita letak small mass ataupun low density ataupun smaller density. Tujuannya supaya dia easily vibrate. Senang nak vibrate and produce sound. Dan ada additional information kat sini, boleh tambah nanti kalau tak ada idea boleh ambil yang terakhir. Itu untuk 10 markah. Soalan modification. Okay, soalan modification. Pukul 9. Sempat ke soalan Terengganu ni? Bolehlah Kak Faiz satu. Boleh satu sebab sekarang dah pukul 9. Rasanya sempat kot Terengganu ni. Memang set tadi pun sampai soalan Terengganu. Boleh Okay, dalam pantas, what is the function of a transformer? Transformer is used to increase or decrease voltage ataupun potential difference. Explain how to reduce the power loss in the transmission cable. So ada beberapa cara. Yang pertama, kat sini ada 2 cara. Yang pertama, kita gunakan kabel yang tebal. Use thick copper wire. Reason to reduce resistance. Okay. And then kita transmit voltage at high voltage. Reason to reduce current flows. Bila current flows reduce, kita akan reduce the power loss. Okay. 4 markah. 1 markah untuk apa yang kita gunakan dan satu markah untuk apa yang kita buat. Yang kedua reason. So kita ada 4 markah kat situ. Okay, soalan calculation. The output voltage dia bagi, output power dia bagi. So dia nak total resistance. Pertama cari current. So kita tukar ni. Cikgu terus bagi jawapan lah. Okay, power dia bagi 11 megawatt. Kena tahu sebab kat sini saja 1 markah. Okay, so kita guna PVI. Kita ada P 11 megawatt. Darab dengan bahagi dengan voltage. Dia bagi voltage kat sini 110 kilovolt, tukarkan dia. So dapat gantian dan jawapan current flows 100 ampere. Okay, 3 markah. Dan 2 markah terakhir, power loss in the cable. So power loss, cara nak kira power loss, I squared R. So I kita dah dapat 100 tadi. So bila kita kira, kita akan dapat. So markah diberi, ada 2 markah kat sini. Pertama ialah untuk substitution, yang kedua adalah untuk jawapan beserta unit. Okay. And the last one is ni soalan terakhir ni, soalan decision making. Kita diberi 4. Kalau tak nampak lah pula. Okay, besar sikit. Kita diberi 4 pilihan elektrik motor dengan ciri-ciri yang berbeza. Okay, daripada 4 ni kita kena pilih yang mana satu yang paling sesuai. Okay, so cikgu besarkan. Berdasarkan ciri tu, yang pertama ialah ciri type of magnet, yang kedua number of turns of coil, thickness of a magnet and number of batteries. So markah-markah diberi, cikgu letak sini, markah 1, markah 2. So nanti you all boleh rujuk lah. Markah 1, bentuk dia semicircular. Reason nak produce radial magnetic field. Tadi kita dah bincang kan. Okay, number of turns, many. Reason nak increase the strength of magnetic field produced. Okay, wire, permanent magnet kita guna thicker. Thicker meaning stronger. Strength of magnetic field. Dan number of batteries kita nak more or many. Nak increase current flow, so kita akan produce stronger forces.
Okay, berdasarkan ciri-ciri itu, the most suitable is motor R and reason. Markah ke-10, kenapa kita pilih R, kita nyatakan balik ke empat ciri yang kita pilih berdasarkan kepada markah pertama, markah kedua, markah ketiga dan markah keempat. Tak boleh tinggal walaupun satu, mesti ada keempat ciri. Dapatlah markah yang terakhir, markah ke-10. Okey, selesai. Itu sahaja daripada cikgu. Laju sangat tapi itu je lah masa yang kita ada. Banyak jugalah ni kini bincangan malam ni. Kalau ulang-ulang rasanya soalannya lebih kurang. Nani? Ya. Kalau pelajar buat latihan ni, maknanya dia ulang. Dia kan? ulang-ulang sebab tu kena buat banyak latihan. Rasanya soalan trial atau SPM nanti pun lebih kurang ni je nak keluar. Dia tak akan pergi ke tempat lain. Pusing-pusing kat situ je. Sama reasonnya je. Tak ada beza. Alright, so thank you pada Teacher Faiz. Tadi untuk pengetahuan student juga, kita ada bersama-sama tadi adalah Cikgu Komaruzaman bin Haji Muhammad Noor daripada MRSM Pekalan Cepa, Cikgu Kamal Harmoza bin Kamal Arif daripada Kubang Pasu, dan juga Cikgu Muhammad Hafiz bin Abdul Hamid daripada MRSM Tumpat. So ramai cikgu-cikgu tadi yang tolong jawab soalan para pelajar. So para pelajar semua, nanti cikgu akan send link dekat Telegram untuk video Teacher Faiz ni. So tadi ramai yang kata laju, Teacher Faiz memang kena laju sebab kalau tak dapat cover soalan-soalan ni kan, tak dapat bincang sama-sama. So nanti you all tengok, pergi balik dekat video tu and then you all boleh pause, boleh berhentikan rasa laju kan. Tengok balik video tu nanti, okay? Alright, so itu saja untuk malam ni. Belajar rajin-rajin. Masa sangat singkat, fizik punya SPM hanya ada 68 hari lagi. Alright, that's it. Thank you. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.